Assalamualaikum dan selamat sejahtera para penonton sekalian. Nama saya Ainul Izzah Azrimuta Abu Bakar dan hari ini saya akan berkongsi satu kisah Nabi yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu saya ingin tanya satu soalan kepada anda semua. Nampak tak dia ni? Dia ni dan juga dia ni. Bagi anda semua, handsome ke tidak? Tampan atau tidak? Kalau berada di luar sana, adakah mereka ini akan digelai para wanita? Kalau secara jujurnya, bagi pendapat saya, mereka ni sangat handsome. Tetapi, ada seorang lagi hamba Allah yang mempunyai rupa yang sangat handsome, sangat bagus dan sangat tampan. Siapa orang tu? Siapa lagi kalau bukan Nabi Yusuf? Baiklah, sudah semestinya saya akan berkongsi tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi sebelum saya berkongsi dengan lebih mendalam apa kisah yang saya ingin bawakan, saya akan mencerita terlebih dahulu latar belakang baginda. Jadi baginda merupakan putera yang ketujuh daripada 12 putera-puteri Nabi Yaakob. 12 ya, sangat banyak. Dan baginda mempunyai adik yang bernama Benyamin dan ibunya adalah Rahil. Baginda sentiasa dimanjakan, dikasihi oleh Nabi Yaakob berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga kan saudara-saudaranya rasa iri hati, dengki terhadap baginda. Dan lebih-lebih lagi, baginda dikasihi selepas kewafatan ibunya iaitu Rahil. Dan diceritakan bahawa kisah Nabi Yusuf ini merupakan kisah yang sangat panjang, iaitu terdapat 111 ayat dalam surah Yusuf. Dan terkandung 98% dalam surah Yusuf ini hanya menceritakan tentang Nabi Yusuf saja. Jadi, banyak-banyak kisah Nabi Yusuf ini, kisah apa yang saya ingin bawakan kepada anda semua. Jadi sila tunggu bersama saya sehingga akhir video ini. Baiklah, nampak tak tajuk yang saya tunjuk sebentar tadi? Kisah godaan Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yusuf tergoda dengan Zulaikha? Macam mana cara Zulaikha menggoda Nabi Yusuf? Adakah Zulaikha ini sudah berkahwin? Okey, baiklah, saya akan ceritakan satu persatu. InsyaAllah dia akan beri pemahaman yang lebih baik kepada anda semua. Okey, baiklah, pada mulanya Nabi Yusuf ini merupakan pembantu rumah kepada Zulaikha, dan Zulaikha merupakan isteri kepada ketua negara Mesir iaitu Imratul Aziz. Jadi sudah semestinya Zulaikha ini mempunyai kemewahan, pangkat, orang yang terhormat dan mempunyai rupa paras yang sangat cantik. Dan mulanya Zulaikha ini cuba untuk menggoda Nabi Yusuf disebabkan oleh Nabi Yusuf ini adalah bantu rumah kepada Zulaikha. Sudah semestinya mereka akan hidup di dalam satu bumbung rumah yang sama pada setiap hari. Jadi mulalah timpunya hawa nafsu dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, Nabi Yusuf ini mempunyai rupa paras yang sangat tampan dan sangat bagus. Dan jangan lupa kepada kepribadian Nabi Yusuf yang santun. Jadi Zulaikha ini terpikat dengan Nabi Yusuf sehingga kan dia ingin menggoda. Dan Zulaikha ini sanggup memberikan apa saja kepada Nabi Yusuf, sama ada kemewahan, harta Zulaikha dan sebagainya, asalkan dia boleh menggoda Nabi Yusuf. Jadi kalau kita lah kat tempat Nabi Yusuf kan, disogok dengan harta, disogok dengan segala benda yang kita mahukan, adakah kita akan terpikat? Mungkin kita akan terpikat, mungkin kita akan tergoda kan? Tetapi adakah Nabi Yusuf berlaku sedemikian? Tidak. Nabi Yusuf menolak ajakan kemaksiatan Zulaikha, dan perkara ini juga ditulis di dalam surah Yusuf ayat 32 yang bermaksud, cubaan godaan Zulaikha terhadap Nabi Yusuf dilanjuti suatu ketiadaan suaminya iaitu Imratul Aziz. Jadi pada waktu itu dia cuba untuk menutup segala pintu-pintu istana agar tidak dihidu oleh mana-mana pihak. Okay, jadi waktu dia nak menggoda Nabi Yusuf tu, tiba-tiba suaminya Imratul Aziz mengetuk pintu rumahnya. Yalah, mungkin dah balik daripada mana-mana tempat. Jadi
waktu tu kelang kabut lah Zulaikha kan. Yelah tengah nak menggoda, lepas tu tiba-tiba ada orang ketuk pintu, suami kita pula tu. Jadi memang sangat kelang kabut. Jadi pada waktu itu dia cuba menggunakan kebijaksanaannya dengan menarik baju Nabi Yusuf sehingga terkoyak. Yelah, jadi nampaklah macam Nabi Yusuf yang bersalah dekat situ. Jadi pada waktu itu Imratul Aziz sangat marah dan Zulaikha gunakan lagi kebijaksanaannya dengan beri 2 cadangan. Yelah, nak tutup lagi macam betul-betul tak salah kan. Jadi dia bagilah cadangan. Cadangan pertama dipenjarakan dan cadangan yang kedua diberi azab kepada Nabi Yusuf. Tapi mungkin ada para penonton yang berfikiran, kenapa tak bagi cadangan bunuh je ke? Yelah, teruslah takkan beritahu apa-apa kan. Sebabnya Zulaikha masih lagi menyayangi dan mengasihi Nabi Yusuf atas ketampanan baginda. Jadi atas cadangan Zulaikha, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara atas arahan Imratul Aziz. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf sebenarnya sudah bersedia untuk dimasukkan ke dalam penjara. Baginda bersedia bukanlah disebabkan oleh baginda bersalah, tetapi baginda lebih sanggup untuk dimasukkan dalam penjara daripada dituduh sebagai seorang penzina. Dan doa Nabi Yusuf kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam penjara ini sebenarnya tertulis dalam surah Yusuf ayat 33 yang bermaksud, jadi baginda dimasukkan ke dalam penjara. Ialah undang-undang tetap undang-undang. Jika ketua suruh itu, maka akan berlaku itulah. Tetapi baginda tidak keberatan kerana baginda tahu Allah mengetahui segala-galanya dan mengetahui perkara yang betul. Jadi berakhirnya kisah ringkas cinta terlarang Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, maka berakhirlah kisah saya pada hari ini. Jadi nampak tak betapa banyaknya pengajaran dan ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah saya pada hari ini. Jadi saya akan kupas sedikit pengajaran yang saya dapat dan mungkin akan menjadi pengajaran kepada anda semua. Yang pertama sekali, syaitan akan sentiasa menggoda sama ada lelaki atau wanita untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, kita perlu tingkatkan iman, kuatkan akidah, kuatkan benteng keimanan kita agar tidak mudah terpesong dengan godaan syaitan. Dan akhir sekali, wanita-wanita di luar sana yang sudah bersuami, yang sudah berkahwin, janganlah cuba untuk mencurangi dan juga berselingkuh dengan lelaki lain untuk memenuhi hawa nafsu sendiri, kerana perkara tersebut akan termasuk dalam perbuatan isteri nusyuz yang semestinya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kisah saya akan sama-sama memberi manfaat kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.